Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kiamat kecil atau kematian. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan itu, kita ambil berkenaan dengan dah sekali kita bincang berkenaan dengan berkenaan dengan kematian, kematian orang beriman dan kematian orang kafir. Mana kita kata bahawa itu kedudukan orang beriman dan orang kafir itu dalam kematian dia adalah tidak serupa. Walaupun waktu kematian tu kita nampak depan mata kita, tapi sebenarnya mereka tidak mengalami keadaan yang sama. Orang beriman akan datangnya oleh para malaikat yang memberikan berita gembira kepada dia tentang kematian dia, dan orang yang kafir atau munafik dia akan didatangi oleh malaikat yang menggerunkan dia ketika kematian dia. Baik, hari ini kita akan sambung pada tajuk sakaratul maut. Sakaratul maut, baik. Ni pengetahuan asas berkenaan dengan tajuk sakaratul maut ni, supaya kita jelas kalimah sakaratul maut ni akan dijelaskan agar kita faham maksud dia. Kadang-kadang ada orang ingat bahawa maksud sakaratul maut sakit kematian, tapi ia bukan sedemikian. Bukan direct maksud yang dimaksudkan. Baik, al-mabahathus tsani, tajuk yang kedua daripada tajuk kematian ni adalah sakaratul maut, mabuk kematian. Bukan kematian, mabuk kematian. Okey. Dia kata lil mauti sakarat. Untuk kematian tu ada kemabukan. Untuk kematian tu ada kemabukan. Okay. Ada kemabukan. Yulaqiha kullu insanin hina ihtidar. Akan dirasai, akan ditemui oleh semua insan ketika kehadiran kematian. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan dalam surah Al-Quran Karim, dalam surah Qaf ayat 19. Qaf ayat 19 Allah nyatakan waja'at sakaratul maut bil haqq, dan datanglah kematian, mabuk kematian dengan kebenaran. Jadi kalimah sakarat tu maksud dia mabuk. Okey. Bil haqq, dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah apa yang kamu dahulu terhadapnya menentang. Wa sakaratul mauti, dan mabuk kematian ni, kemabukan kematian ni adalah kurubatuhu wa ghamaratuhu. Dia adalah kepayahannya dan juga ketidakjelasannya, penyelubungan kematian tu. Qala Raghib Asfahani fi mufradati. Raghib Asfahani dia karang kitab kamus berkenaan kalimah-kalimah Al-Quran. So, mana-mana kalimah Quran yang jarang dipakai ataupun memerlukan kepada penjelasan, dia diterangkan. Dia kata Raghib Asfahani dalam kitab mufradat beliau, dia kata as-sakru, mabuk tu, halatun, dia adalah satu keadaan ta'ridu bainal mar'i wal aqlih, yang melintang di antara seorang manusia tu dengan akal dia. Mabuk ni adalah keadaan yang melintang atau menghadang di antara seorang tu dengan akalnya. Itu mabuk. Wa aktsar ma tusta'malu fi syarabil muskiri, dan banyak digunakan mabuk ni pada kalimah sakru tu, mabuk tu, pada minuman yang memabukkan. Okey.
Wa yutlaku fil ghadabi wal ashki wal alami wal nuasi wal ghash wal ghashu nashi'u an alami wa huwal muradu huna. Dia kata dan dilafazkan juga kalimah sakar, mabuk ni, kepada kemarahan. Orang yang marah kan, mabuk, dia tak sedar diri. Demikian juga orang yang keasyikan, jatuh cinta pun mabuk juga, mabuk cinta. Okey. Dan juga dia kata wal alam, serta sakit. Wal nu'as, mengantuk. Mabuk kan, tak sedar diri, mengantuk. Wal ghasyu, dan juga pengsan atau tak sedar diri. An-nashi'u, yang timbul anil alami, daripada kesakitan. Wa huwal muradu huna, dan itulah yang dimaksudkan di sini. Maksudnya kemabukan tu, itu kesakitan yang tidak sedar diri yang muncul daripada kesakitan. Macam orang tu dia sakit sangat sampai tak sedar diri. Pingsan. Betul, sedar betul pingsan. Dia pasal apa, punca tak sedar diri tu banyak kan. Minum arak tu adalah satu antaranya. Kan dadah ataupun telah marah. Tapi yang dia ni kat sini dimaksudkan dengan kesakitan sampaikan tak sedar diri. Okey. Waqad ana Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadhihi sakarat. Dia telah mengalami atau merasai atau menderita Rasulullah SAW daripada rasa sakit atau rasa mabuk ni, kemabukan kematian ni. Faja'ala afafi maradi mautihi sallallahu wasallam alaih. Maka dalam sakit baginda, sakit kematian baginda, ya, sakit kematian baginda, selawat Allah dan SWT kata baginda, kana baina yadayhi rakwatun. Dia kata au ulbatun fiha ma. Jadi di antara apa di hadapan baginda ketika baginda nak sakit tu, di hadapan baginda ada rakwah atau ulbah, ada bekas atau bejana pada fiha ma, dalam ada air. Maka faja'ala yadkhulu yadahu fil ma', lalu dia masukkan tangan dalam air tersebut. Dia kata fayamsahu biha wajhahu, lalu baginda sapu dengannya wajah baginda. Ambil air itu sapu muka, ya. Wa yaqulu, dan baginda bersabda, la ilaha illallah innal mauti lasakarat. Tuhan menkan Allah, sesungguhnya mati ni ada mabuk, ada rasa mabuk. Okay. Yang tak sedar diri, tapi punca dia kerana kesakitan lah. Okay. Sakit tu sampai tak sedar diri. Baik. Itu Rasulullah SAW. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha fi maradi Rasulullah SAW. Dan berkata Aisyah radhiyallahu anha dalam sakit Rasulullah SAW. Dia kata ma ra'aitul waja'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasulullah SAW. Aku tak lihat kesakitan ke atas sesiapa lebih dahsyat berbanding yang ada kesakitan yang ke atas Rasulullah SAW. Ini kena ingat punca yang kita sebut itu. Baginda SAW dia punya sakit 2 kali ganda orang biasa. Demam dia pun 2 kali ganda orang biasa. Jadi bila Aisyah kata aku tak nak lihat satu kesakitan lebih dahsyat banding sakit Rasulullah SAW, dia kata itu adalah benar. Bukan penghinaan tapi adalah kerana dalam hadis Nabi kata asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk kena bala adalah para nabi. Manusia paling teruk kena bala para nabi. So, jadi Nabi SAW akan diberikan Allah kesakitan 2 kali ganda orang biasa. Yang kita pula lain fikir. Kita ingatkan bila jadi Nabi ni tak sakit langsung. Hidup semua senang kan. Petik jari dapat. Tapi rupa-rupanya Nabi kata bukan sedemikian. Okey, waqad dakhalat Aisyah radhiyallahu anha ala abiha ala abiha Abu Bakrin fi maradi mautihi. Okey. Ini sekarang masuk, okey. Menemui Aisyah radhiyallahu anha atau masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha kepada bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sakit kematian Abu Bakar. Falamma sakula alaihi, okey. Bila dah berat sangat penyakit sakit kepada bapak dia, tamassalat biqauli syair. Dia pun mengucapkan ataupun dia mengungkapkan dengan kata-kata penyair. Okey. Dia kata la'amruka ma yughni sara'u 'anil fata idza hashrajat yawman wa daqa biha sadru. Okay, dia kata la'amruka, benar-benar dia bersumpahlah la'amruka ni benar-benarlah
tidak menyelamatkan, tidak akan memberikan apa-apa keselamatan. Asra anil fata. Mana apa tanah ni terhadap orang yang muda. Idza hasyrajat yauman, bila dia hasyrajat. Kalimah ni jarang pakai. Hasyrajat. Okey. Dia kata benar-benar tidak menyelamatkan la'amruka mayughnil sara'u 'anil fata. Dia kata benar-benar, dia kata sungguhnya tidak akan menyelamatkan kekayaan terhadap seorang yang muda. Idza hasyajat yauman, apabila dia menggeletar kesakitan pada satu hari, wadaqa biha sadru, dan sempit terhadapnya dada. Maksudnya kalau dia kata ketika bapak dia sakit tu, dia nampak susah. Dia kata kalau benda ni bagi para muda pun sama je. Tidak ada yang menyelamatkan dia daripada kesakitan kematian. Macam Nabi tak lepas, Abu Bakar tak lepas, semua orang tak lepas sebenarnya. Berkenaan dengan sakit kematian. Okay. Dia kata kat sini, fakasyafa an wajihi, dia kata apa? Dan lalu Abu Bakar bila dia dengar Aisyah radhiyallahu anha cakap macam tu, sebut syair, kerana menggambarkan kesedihan dia dengan apa bapa dia alami kesakitan, maka dia pun buka muka dia daripada kain yang ada kat muka dia. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Aisyah, laisa kadzalik, bukan macam tu. Dia tak bagi anak dia cakap berkenaan dengan kematian macam tu. Dia kata, walakin quli, tapi katakanlah, waja'at sakratul maut bil haqq, telah datanglah mabuk kematian dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah engkau pada satu masa dahulu terhadapnya menentang. Tadi syair Aisyah tu tadi macam tak bincang tajuk tu, dia lebih kepada macam rasa kesihan bapa dia sakit tu. Maksud dia kalau muda pun ada kaya, ada harta pun tak berguna kalau sekiranya ketika kesakitan kematian tu datang. Tapi Abu Bakar kata jangan cakap macam tu, tapi katakanlah, dan telah datanglah mabuk kematian dengan kebenaran, itulah engkau dahulu terhadapnya menentang. Surah Qaf, surah Qaf tadi ayat 19. Okey. Wala syakka anal kafir wal fajira yu'aniyani minal mauti aktsara mimma yu'ani minhul mu'minu. Tidak ada keraguan bahawa orang kafir dan jahat, orang kafir dan orang yang jahat akan mengalami, akan menderita daripada kerana kematian lebih daripada apa yang dialami oleh orang yang beriman. Faqad suqna tarfan min hadis al-Bara' bin Azib wa fihi, kita telah bawakan hadis waktu cerita tentang macam roh keluar daripada badan tu. Kita bawa satu potongan, satu bahagian daripada hadis al-Bara' bin Azib. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut Nabi kata, anna ruhal fajira wal kafira tafarraqa fi jasadihi. Buruh orang yang jahat ataupun kafir akan bertempiaran, lari dalam jasadnya. Indama yaqulu laha malakul maut, ketika berkata kepadanya malaikat maut, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sukhtin min Allahi wa ghadabin, keluarlah engkau kepada kemurkaan daripada Allah dan kemarahan. Wa annahu yantazi'uha, dan malaikat maut akan cabut, rentap roh orang yang kafir ataupun jahat tu, kama yantazi'u sufudul kathir, macam mana menarik ranting yang berduri yang tajam, ranting yang berduri yang banyak cabang, minas sufil mablul, daripada bulu yang kain bulu yang dibasahkan, dia akan melekat, tak boleh tarik. Fataqta'u ma'aha al-uruq wal 'asabu, lalu akan terputus bersama-sama dengannya urat dan juga saraf. Dia kata wasafa lana al-Quranul Karim ashiddatul lati yu'ani minha al-kafaratu. Dan Al-Quran Karim, dia kata, telah menggambarkan kepada kita, Al-Quran Karim telah menggambarkan kepada kita kepayahan yang dialami terhadapnya atau dideritai terhadapnya oleh orang kafir. Dalam Quran, dalam surah Al-An'am 93.
Nombor 3. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Dan siapakah lebih zalim berbanding orang yang mengada-ada ke atas Allah Taala pembohongan. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau dia kata telah diwahyu kepadaku sedangkan tidak diwahyu kepadanya apa-apa. Wa man qala, dan demikian juga siapakah lebih zalim berbanding orang yang berkata sa'unzilu mithla ma anzalallahu. Aku akan turunkan seumpama apa diturunkan oleh Allah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti. Dan kalau engkau melihat hai Muhammad ketika orang-orang zalim dalam penyelubungan kematian. Wal malaikatu basitu aidihim. Dan para malaikat ketika itu mendepakan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakumul yauma. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah diri kalian. Keluarkanlah diri kalian. Al yauma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab penghinaan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Dengan sebab apa kalian katakan terhadap Allah Ta'ala yang bukan kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian dahulu terhadap ayat-ayat Allah kalian menyombong. Maksudnya dia memang akan jadi macam tu sekali. Okay? Wa hadzal ladzi wasafathu ayatu yahduthu. Okay? Dan ini yang digambarkan oleh ayat surah Al-An'am. Al-An'am ayat yang ke 93 ni. Dia kata yahdutsu akan terjadi kama yaqulu Ibnu Katsir, macam dia kata Ibnu Katsir, idza basyara malaikatul azabil kafira bil azabi wan nakali wal aghlali was salasili wal jahimi wal hamimi wa ghadabi rahmani. Ini adalah dia kata peristiwa yang akan terjadi macam dia kata Ibnu Katsir apabila memberitakan para malaikat azab terhadap orang kafir dengan azab dan juga hukuman rantai-rantai, pasung-pasung dan rantai-rantai serta jahim, neraka hamim yang panas, jahim wal hamim dan kepanasan dan juga kemurkaan Tuhan yang penyayang. Tuhan yang penyayang tapi murka, macam ni dahsyatnya. Okay. Fatatafarraqu lalu akan bertempiaran. Ruhnya fi jasadihi, dalam jasad dia. Wa ta'si wa ta'bal khuruja. Dia akan enggan dan juga dia akan diingkar dan enggan akan keluar, tak nak keluar. Fatadribuhumul malaikatu. Lalu para malaikat akan pukul dia. Hatta takhruja arwahuhum. Sampai keluarlah roh mereka min ajsadihim, daripada jasad mereka. Qailina, sambil berkata para malaikat ketika itu, akhriju anfusakum. Keluarkanlah diri kalian. Al-yawma tujzauna adzabal huni. Hari ini kalian dibalas dengan azab penghinaan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Dengan sebab apa kalian katakan terhadap Allah Taala tanpa kebenaran. Waqad fassara Ibnu Katsirin bastil malaikati aydiyahum fi qawlihi wal malaikatu wasitu aydiyahum. Dan dia kata, dan telah menafsirkan Ibnu Katsir pendepaan tangan, mendepa para malaikat tangan-tangan mereka pada firman Allah Ta'ala wal malaikatu basitu aydiyahum. Dan para malaikat mendepa tangan mereka bid-darbi, dengan perbuatan memukul, bukan depa saja, dengan memukul. Wa ma'nal ayati huna, dan makna ayat di sini adalah kama'naha fi qawlihi, okey, macam mana firman Allah Ta'ala dan Quran dalam kisah dua anak Adam yang berbunuhan. Dan dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 28, Allah Ta'ala nyatakan, ayat tersebut kalimah yang sama digunakan, basata. Dia kata la'im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau engkau depakan tangan engkau kepada aku untuk engkau bunuh aku. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mumtahanah ayat 2. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu', dan mereka depakan tangan kepada kalian tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan kejahatan. Mana depa tangan tu dengan pukul lah. Okey. Waqad yuhadithul uqala fi halil ihtidar amma yu'anuna min shiddatil mauti wa sakaratihi. Dan dia kata kadang-kala ada
boleh cerita orang cerdik pandai ketika keadaan hadir kematian mengenai apa yang mereka alami atau rasakan daripada kepayahan kematian dan kemabukannya. Memang haddatsa bihi Amr bin As. Macam diceritakan apa yang diceritakan oleh Amr bin As. Fa indama hadaratul wafatu, ketika datang pada dia kematian, qala lahu ibnuhu, berkata kepada dia anaknya, ya abatah, wahai ayahanda, innaka la taqulu ya laitani alqa rajulan aqilan labiban inda nuzulil mauti hatta yasifu li ma yajidu. Dia kata, jadi apa, anak dia kata kepada Amr bin As, dia kata, wahai ayahanda, sungguh engkau benar-benar berkata, alangkah baiknya kalau aku bertemu dengan seorang lelaki yang berakal, yang bijak ketika turunnya kematian, supaya hatta yasifa li ma yajidu, supaya dia boleh cerita pada aku apa dia rasakan. Kalau ada orang yang cerdik, boleh cerita pada aku ketika mati tu rasa apa. Wa anta dhalikar rajulu, engkau lah lelaki itu sekarang, ketika kau nak mati ni, engkau lelaki tersebut. Fasif li, gambarkanlah ia kepadaku. Faqala, lalu dia berkatalah Amr bin As kepada anak dia, ya baniya, wahai anakku, wallahi demi Allah, ka'anna jambi fi tukhtin. Dia kata seolah-olah bahagian badanku, tepi badanku ni, fi tukhtin. Sekejap. Kalimah-kalimah jangan pakai. Dia kata seolah-olah badan sebelah badan tepi badanku berada di dalam katil, di atas katil lah, atas hamparan. Wa ka'anni atanaffasu min sammi ibratin, dan seolah aku ni sedang bernafas daripada lubang jarum. Mana aku baring dekat katil, tapi seolah aku bernafas di lubang jarum. Wa ka'anna ghusnu syaukin, dan seolah-olah ada satu dahan yang berduri, yujzabu min qadamayya ila hamati, yang sedang ditarik daripada dua kakiku ini. Bayangkan ada duri, kaki duri, ranting berduri ditarik daripada kakiku ini ila hamati, sehinggalah kepada bahagian atas kepalaku, hamati. Ke atas lah, ke atas. Mana dari bawah kaki sampai ke atas. Bayangkan, mana di kaki dia kan, duri tu tarik sampai ke atas. Summa ansha'a yaqul, kemudian dia, Amr bin As mula berkata, dia kata apa? Laitani kuntu qabla ma qad badali fi talalil jibali ar'al wa'ula. Alangkah baiknya kalau aku dahulu, sebelum apa yang nyata kepadaku. Yang nombor 3 dia kata, okey, dia sebut tentang dia apa, kan dia pegang jawatan sebagai seorang pemerintah lah, tapi dia kata apa, kambing lah, baik. Dia kata laitani kuntu qabla ma qad badali, alangkah baiknya kalau aku dahulu sebelum apa yang nyata kepadaku, nampak pada dia kematian tu, alangkah baiknya aku dahulu sebelum apa yang nyata kepadaku ni, fitalalil jibal, di puncak-puncak bukit, ar'al wa'ula, aku membela kambing gunung, tak terlibat dengan pentadbiran, tak terlibat dengan jawatan. Dia tengok keadaan tu, dia rasakan baiklah tak pegang jawatan, dia kata. Tapi dah lepas lah, tak boleh patah balik. Cuma dia mengharap sangat. Kalaulah dia kata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sebelum apa yang nyata kepadaku ini, berada pada puncak-puncak gunung, aku mengembala kambing-kambing bukit.
alangkah baiknya tak terlibat dengan menjaga manusia. Sebab dia rasa menyesal lah. Tapi masalahnya benda tu dah jalan. Harap-harap Allah Ta'ala beri keampunan lah saja atas apa saja tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri pada kita yang kita tak lakukan. Okay, baik. Namun begitu dan banyak-banyak orang, bila cerita berkaitan sakaratul maut ni, secara fizikal ni semua orang akan kena. Tapi macam disebut tadi lah, yang macam apa, yang sahihnya, ikut kepada ada ceritakan, dia mabuk kematian. Tak sedar diri. Benda kejap sedar, kejap tak sedar. Kepayahan keluarnya jasad, roh daripada jasad tadi. Dia akan sedemikian rasa dia. Tapi macam yang gambaran diberikan oleh Amr bin As tu, seolah-olah kana jambi fi tukhtin, dia kata seolah aku punya badan aku atas katil, dia kata, dan seolah-olah aku ni sedang bernafas daripada lubang jarum. Tak ada nafas. Nafas daripada lubang jarum. Sammi tu lubang, ibrah tu jarum. Wa ka'anna ghusnu syaukin yujzabu min qadamayya ila hamati. Dan seolah ada duri, dedahan berduri diseret, ditarik daripada dua kakiku sampailah kepada atas kepalaku. Dia kata itu rasa yang dirasa ketika dia nak mati tu. Okay, sebab tu dia kata kalau boleh dia nak, kalau boleh dia tak nak lah pegang jawatan dan duduk atas bukit bela kambing. Tak kacau orang. Tapi dah macam kita sebut tadi dah berlaku, kita dah diberi Allah tanggungjawab, maka kita buat yang terbaik dan terbanyaklah meminta ampun kepada Allah Taala di atas kesilapan dan khilafan kita. Baik. Kemudian wallazi yukhaffafu anhu sakaratul maut. Orang yang diringankan ke atasnya mabuk kematian. Bukan tak ada Ada orang yang akan nanti diberikan Allah Taala keringanan dalam mabuk kematian. Allazi yukhaffafu anhu sakaratul mauti. Orang yang diringankan terhadapnya mabuk kematian. Perasaan atau rasa mabuk, tak sedar diri ketika kematian. Dia kata akhbarana Rasulullah SAW. Dia beritahu pada kita Rasulullah SAW anna syahida, bahawa mati syahid, alladhi yaskutu fil ma'rakati, yang gugur dalam peperangan, dalam medan peperangan. Dia kata tukhaffafu anhu sakaratul maut, akan diringankan terhadapnya mabuk kematian. Faqad rawa Abu Hurairah, maka telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW qala, bagi dia bersabda, dia kata asy-syahidu, orang yang mati syahid yang dalam peperangan, la yajidu, tak dapati alamal qatli, rasa sakit pembunuhan yang berlaku pada dia tu, illa, kecuali kama yajidu ahadukum alamul kursati, melainkan sebagaimana mendapati seorang kamu sakit gigitan, ini semut. Kursah ni cubitan tau. Rasa sebutan sini kan. Jadi kalau kita kena gigit semut, sakit juga, tapi itulah sakit paling rendah yang diberikan kepada orang yang diringankan kepada dia mabuk kematian. Adapun siapa yang tak diringankan, dia macam biasalah. Hatta Nabi sendiri SAW ketika mabuk kematian tu, Nabi pun kata, ya la ilaha illallah innal maut la sakarat. Allah sendiri mabuk ni ada, mati ni ada mabuk. Mati ni ada mabuk. Sedar tak sedar, kejap sedar, kejap tak sedar. Satu riwayat datang, Nabi SAW bila bagi sedar, rasa macam orang ramai tunggu nak solat, bagi dia pun mandi. Mandi lepas daripada sedar tu mandi, elok gerak nak keluar, pingsan. 2-3 kali. Kemudian tersedar balik. Nabi kata dah solat ke orang ramai. Para sahabat kata belum lagi, Rasulullah mereka tunggu engkau. Nabi pun start mandi. Keluar pula kali kedua. Lepas tu kemudian dah tak elok, jalan sikit, tumbang. Nabi jaga balik. Tanya orang ramai dah solat belum. Dan akhirnya Nabi SAW suruh Abu Bakar jadi imam. Kalau ikut pada asalnya macam yang sebut lah, dia punya dia punya mabuk, kejap jaga, kejap tidur, tak habis. Okey, baik. Okey, dia kata rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Darimi. Diriwayatkan at-Tirmidzi, Nasa'i dan Darimi, wa qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Ini hadis yang hasan lagi gharib.
Dia hasan maksudnya riwayat dia elok, sanad dia elok, cuma gharib jadi periwayatan dia satu. Ini dalam konteks kita ahli sunnah, kita ada masalah perkara ni. So boleh sahaja untuk seseorang tu dia rasa tidak dia boleh saja kalau dia kata hadis tadi tidak banyak perawi yang syarat sahih cukup dapat memadai. Baik. Al-mab'atsu salisu. Tajuk yang ketiga daripada tajuk kematian ni adalah tamanni al-insanu ar-raj'ata indal ihtidar. Mengimpikan seorang manusia untuk dapat patah balik ketika kehadiran kematian. Dia kata, idza nazal al-mautu bil insani. Bila datang kematian pada seorang manusia. Tamannal audata ila dunia. Dia akan bercita-cita untuk patah balik ke dunia. Fa in kana kafiran la'allahu yuslim. Kalau dia kafir, dia harap-harap dia boleh masuk Islam. Wa in kana asian fala'allahu yatub. Dan kalau anda kata dia seorang yang menderhaka, dia buat maksiat, barangkali dia boleh bertaubat. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99 100. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta sehinggalah mana manusia akan berurusan dengan keadaan masing-masing, perangai masing-masing, sehinggalah apabila datang pada seorang mereka kematian. Qala rabbi irji'un, dia pasti berkata, Tuhanku kembalikanlah aku semula. Nak patah balik ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Moga-moga aku boleh patah balik beramal soleh pada apa aku terlepas. Tuhanku, aku irji'un ni, kembalikanlah aku semula. Barangkali aku boleh beramal soleh pada apa yang aku terlepas dahulu. Kalla, Allah jawab, tidak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ia hanyalah kata-kata mereka katakan, tapi takkan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Wa min waraihim barzun, sudah mereka mati tu ada barzakh, itu sempadan. Ila yaum yub'atsun, sehingga hari mereka dibangkitkan. Tak ada siapa patah balik ke dunia, maka mereka semua akan berada di alam barzakh, alam sempadan. Di dunia akhirat kan, antara dunia akhirat tu ada satu alam ketiga, itu alam sempadan. Wal imanu la yuqbalu idza hadara al maut. Dan iman sebenarnya tak diterima bila datang kematian. Sampai dah kat sini, kat halkum kita, nyawa takkan diterima dah lagi tapi iman. Wa taubatu la tanfa'u idza gharghara al abdu. Dan taubat tidak bermanfaat bila gharghara al abdu menjadi gharghara, itu sampai ke halkum nyawa hamba seorang tu. Itu istilah gharghara tu, maksud dia nyawa sampai halkum. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah An-Nisa 17-18. An-Nisa 17-18 Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Hanyalah taubat ke atas Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beramal keburukan dalam keadaan tak tahu. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Fa'ulaika yatubullahu alaihim. Mereka lah orang yang taubat ke atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Adalah Allah Ta'ala amat-amat mengetahui, amat-amat bijaksana. Mengetahui siapa yang layak dan siapa yang tak layak untuk taubat. Dan bijaksana dalam pengaturan dan susunan dia. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at. Tiadalah taubat untuk orang yang beramal akan perkara-perkara buruk. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sampailah datang pada seorang mereka kematian, dia pun berkata, sungguh aku bertaubat sekarang. Ya. Dia baru nak taubat ketika nyawa dah sampai, baru nak taubat. Tak ada, tak pakai. Dan taubat juga tiada. Walalladzina yamutu wahum
kuffar. Yamutuna wa hum kuffar. Tidak juga untuk orang yang taubat tak ada untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itulah orang-orang yang kurniakan ke atas mereka, sediakan untuk mereka azab yang pedih. Waqad saqal hadith Hafiz Ibn Katsirin, yang telah membawakan Hafiz Ibn Katsir minal ahadithi, daripada hadis-hadis ma yadullu ala anna Allah, yang apa menunjukkan kepada bahawa Allah Taala yaqbalu taubatal abd, akan menerima taubat seorang hamba idza hadarahul mautu, bila datang pada kematian, malam yasil ila darajatil ghargharah, selama dia tak sampai dia punya tahap kepada sampai dia halkum. Kalau sampai halkum tak terima. Mula kehadiran kematian tu dia masih lagi tak sampai ke situ, dia boleh lagi diterima. Okey, firman Allah Taala Al-Quran, sabda Nabi SAW dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. So Allah Taala terima taubat seorang hamba selama dia tak yugharghir. Gharghara ini nyawa sampai ke halkum. Wa kullu man taba qabla al-mauti faqad taba min qaribin. Dan setiap orang yang taubat sebelum kematian, maka orang tu telah bertaubat dengan segera. Segera tu bukan dia maksud sebab itu mana selagi tak mati dia sempat taubat, itulah taubat yang segera. Taubat yang hampir. Walakin syartut taubati al-ikhlas wa sidqu. Namun syarat untuk taubat adalah ikhlas dan juga benar. Waqad la yatamakkanul mar'u min at-taubati fi tilkal ahwal. Dan barangkali dia kata tak berkeupayaan, tak berkebarangkalian seseorang itu bertaubat pada ketika bencana tersebut. Tengah-tengah kabut tu kita ingat dah nak taubat betul. Fa'alal mar'i, maka wajib kata seorang manusia tu ayyusari abit taubati, untuk dia segera dengan bertaubat. Qabla hululil ajali, sebelum sampai tempoh. Okay, ini kata-kata penyair. Qaddim li nafsika taubatan marjuwatan qabla al-mamati wa qabla habsil al-suni. Badir biha ghalqan nufusi fa innaha zakhrun wa ghanmun li munibi muhsini. Kemukakanlah atau segerakanlah untuk dirimu taubat yang diharap sebelum kematian dan sebelum dikunci lidah. Bersegeralah dengannya. Okay? Bersegera dengannya sebelum ghalqun nufusi fa innaha, sebelum dikunci akan nafas, kerana sungguhnya ia zakhrun, dia adalah simpanan. Taubat tu adalah simpanan. Wa ghanmun, dan juga keuntungan. Lil munibil muhsini, bagi orang yang kembali lagi membuat kebajikan. Memang kita kata itulah ruang sebenar taubat. So kita bernyawa sekarang ni, cepat-cepatlah taubat. Jangan tunggu sampai masa yang berkenaan. Okay, baik. Okay, wallahu alam. Nanti kita akan bincangkan kegembiraan orang beriman ketika bertemu Tuhannya. Memang ada hadis Nabi kata, barang siapa suka jumpa Allah, Allah Ta'ala suka jumpa dia. Barang siapa yang benci jumpa Allah, Allah Ta'ala benci jumpa dia. Jadi seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, siapa yang suka mati? Mana ada manusia suka mati? Nabi kata, barang siapa yang beriman pada kematian ini, nanti Allah Ta'ala akan datangkan berita gembira, sampaikan dia suka untuk mati, untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang, maka Allah Ta'ala pun suka jumpa dia. Manakala orang yang kafir atau munafik yang begitu nak kematian, dia akan nampak benda yang menggerunkan dia. Lalu dia tak suka nak mati, tak suka jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak suka jumpa dia. Okay, baik, nanti insyaAllah kita bincangkan tajuk tu. Okay, Wallahu'alam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam bab taubat tadi, seperti mana yang Ustaz cakap tadi, ialah sebelum nyawa kita sedia halkum, kita mesti bertaubat. So, dalam kisah yang lain, yang kisah orang yang bunuh 100 orang tu, dia nak minta ampun tapi dia tak lafazkan, dia mencari-cari. Terus? Kan? So dia mati dalam keadaan yang dia dan niat dia mungkin ada kot. Dah dia buat kerja dah. Sebenarnya silap. Pasal kisah orang yang bertaubat tu, dia dah keluar kampung dia. Dia dah buat movement. Dia mencari. Ya, dia bukan mencari. Dia dapat jawapan dah. Jawapan diberi kepada dia nak bertaubat tu. Orang yang alim kata, pergilah engkau ke kampung orang-orang beriman, duduklah sana ibadat dengan mereka. Moga Allah Ta'ala kurnia taubat kepada engkau.
Kau tinggalkan kampung kau, kampung orang jahat. So dia keluar. Dia dah move. Dia bukan setakat tanya jawapan dan rasa-rasa nak, tak. Dia dah buat gerakan. Pergerakan dia sudah berjalan. Itu yang banyak orang tak tahu. Dia dah bergerak keluar kampung dia untuk pergi kampung satu lagi. Mati tengah jalan. Okey. Tentang orang kafir ni, Zat. Terus. Adakah dia melalui mabuk dan himpitan kubur ni, Ustaz? Adakah mereka melalui ataupun dia orang ni dah terus ke sijin Mereka tak. Dia sebenarnya nanti bila dalam alam barzah, faham siksaan kematian semua orang akan rasai. Kadar yang mukmin ke kafir pun akan ada kadar-kadar masing-masing. Alam barzah macam tu juga. Yang mukmin akan nampak lubang ke syurga, yang kafir dapat lubang ke neraka. Dibuka satu lubang ke syurga atau ke neraka. Jadi dia tak masuk neraka lagi. Sebab nanti di mahsyar, perkara pertama nanti kita akan bincangkan, perkara pertama yang akan diseru kepada semua manusia bila dah semua sekali dibangkitkan, Allah Ta'ala akan berkata, diseru kepada mereka, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa sembah apa-apa, ikut apa dia sembah. So jadi dia akan adalah siapa sembah matahari, ikut matahari masuk neraka. Siapa sembah berhala, masuk neraka. Siapa sekian, dia akan sampai tinggal nanti di mahsyar hanya mukmin dan munafik je. Kalau tak ada timbang orang kafir tak ada timbangan amal. Dia terus masuk. Tapi pengalaman mahsyar, pengalaman bangkit kubur semua akan alami. Akan alami lah ya. Dia akan alami. Cuma lepas dah berkumpul semua, pengisytiharan pertama dikeluarkan adalah barang siapa sembah apa-apa, ikutlah apa dia sembah. Yang sembah kayu, ikut sembah kayu masuk neraka. Dia akan ikut benda sembahan dia sampai masuk neraka. Jadi sampai tinggal di mahsyar nanti, yang akan menunggu untuk hisab tu adalah mukmin dan munafik je. Dan munafik akan sangkut bila mana? Sampai kat perjalanan ke Sirat. Dia akan dihalang daripada cahaya, tak nampak jalan. Yang mukmin akan terus bergerak. Itu contoh, itu yang kita fahamkan. Keadaan kematian dia tu atau pengalaman roh tu akan dialami oleh semua. Kecuali lah orang tu mati syahid, maka rohnya akan berada dalam tembuluk burung yang hijau yang bersiar-siar atau berpindah randah dalam syurga, makan daripada pohon-pohon buah-buahan syurga. Jadi roh tersebut akan dapat faedah yang lain. Sebab tu kenapa dikatakan mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Roh orang lain tak dapat apa-apa. Rehat tunggu sampai kiamat. Hatta yang beriman lain pun tunggu dekat alam barzah tu, nampak tempat di syurga tapi tak boleh keluar lagi. Tunggu. Tapi roh orang yang mati syahid saja yang akan dimasukkan dalam tembuluk burung yang hijau yang akan berterbangan dalam syurga nanti. Itu keistimewaan Allah Ta'ala beri pada mereka sebelum kiamat. Yang kafir atau munafik adalah benda dialami oleh roh masing-masing. Pasal alam barzah ni dia alam roh tanpa jasad. Roh tanpa jasad. Pengalaman apa dialami oleh roh tadi real, it's actually real. Dia akan alami sungguh-sungguh sakit dan sebagainya, dia akan alami. Himpitan dia akan alami. Macam kita faham orang tu mimpi. Dalam mimpi kahwin. Tahu basah. Kan dia tak buat benda, tak siapa sentuh badan dia. Ataupun mimpi ketakutan dikejar oleh harimau. Macam nak pecah dada, lari. Berpeluh-peluh, badan tak bergerak pun duduk depan aircon. Tapi pengalaman roh tadi tu adalah real. Dia bukan benda yang dimain-main kata macam alah mimpi je, tak ada. Okey? Bermakna masa roh kita di satu maut tu ditarik keluar tu, Ustaz. Betul. Ada orang Islam atau orang kafir, dia akan naik ke langit juga. Yang mukmin saja akan sampai lepas. Yang kafir akan tutup. Langit akan dibuka untuknya. Tidak dibuka pintu langit. Nanti ada disebut dalam ayat, nanti akan datang tajuk tu dalam ayat dalam ayat surah Al-A'raf ayat 40. Al-A'raf 40 Allah menyatakan innal ladina kadzabu bi ayatina, orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru anha,
dan menyombong terhadapnya, terhadap ayat kami, bukti kami, la tufattahu lahum abwabas samai, takkan dibuka untuk mereka pintu langit. Pintu langit takkan dibuka untuk mereka. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat Araf? 40. Al-A'raf 40. Al-A'raf 40. So bila roh kita dah naik ke kalau yang mukmin ni jumpa Allah Ta'ala, kan, dia turun balik. Masa bila dia macam turun tu, dia masuk ke jasad balik. Masuk kubur. Dia pergi ke jasad balik lah. Dia pergi ke jasad balik untuk mula soal jawab kubur. Sebab kita akan disoal, roh kita tu dia bersama ketika soalan tu berada pada tempat di mana kita berada di jasad kita. Sebab Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat lepas Nabi tanam seorang sahabat baginda kata kepada para sahabat yang lain yang hidup ni, Nabi kata salu li sahibukumul hadha tathbit. Mintalah untuk teman kamu ni yang baru tanam ni pengukuhan. Fa innahu yus'alul an, dia sedang ditanya sekarang. Maksudnya ada connection dengan jasad. Roh tu duduk di alam barzah tapi connection dengan jasad masih lagi berlaku. Sebab tu Nabi kata dengan para sahabat, minta untuk teman kamu ini, Nabi tunjukkan. Pengukuhan, dia sedang ditanya sekarang. Tapi roh tu ditanya kat tempat dia sendirilah. Cuma ada connection dengan jasad. Sebalik pada asal, bila kita sebutkan antara mati dengan tidur, kan dua-dua dipanggil wafat. Tapi beza dia, wafat yang mati tu, roh tu tak boleh patah balik ke jasad. Tapi wafat yang tidur boleh datang balik. Dan bila ada orang tanya macam mana, kenapa kita tengok ada buat kubur wangi, kubur hangus, kubur sekian, Ibn Taymiyah rahimahullah jawab, dia kata barangkali kesan yang berlaku kepada roh itu melampau sangat sampai kan boleh terkena pada jasad. Kan ulang balik yang kita kata pengalaman roh kita mimpi berkahwin, mimpi buat hubungan seksual, tiba-tiba jasad kita tak disentuh oleh siapa, tengok basah. Ataupun kita mimpi dikejar oleh harimau, nampak bukit panjat, tapi badan kita kat situ juga. Tiba-tiba berpeluh, datang mana peluh tu? Peluh datang mana? Bangun, peluh basah ni. Tapi badan tak gerak, aircon on. So awak lari mana? Pasal apa? Pengalaman roh disampai pada jasad. Sampaikan macam tu sekali. Kadang terlampau kuat, sampaikan kalau orang tu dapat pengalaman syurga, bau roh tu, bau syurga tu, bau wangi tu sampai ke jasad. Sampai ke jasad. Kalau dia terbakar, sampai boleh kena pada jasad, jasad tu akan kelihatan. Walaupun dia tak sama dengan orang yang tidur. Orang tidur boleh patah balik, roh tu boleh patah balik, tapi connection roh dan jasad tu dia masih berjalan. Sebab tu Nabi sebut tentang bila kita bagi salam pada orang yang kita kenal dahulu di dunia, Allah akan kembalikan kepada jasadnya, rohnya untuk dia menjawab salam kita. Tapi jawab salam je lah, jangan sembang benda lain. Sembang benda lain tu masalah lah kan. Assalamualaikum. Tu. Kemudian dia pun, mak kahwin lain dah. Macam tu. Benda tu tak cakap pun tak apa kan. Benda tu memang tak tahu pun. Dia tak dapat aduan lain. Yang diberikan hanyalah menjawab salam. Macam Nabi punya jasad akan ada dibentang kepadanya selawat dan salam. Selawat dan salam. Aduan lain tak ada? Tak ada Ustaz. Okey, baik. Jelas? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. InsyaAllah nanti kita jumpa kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.